السلام عليكم ورحمة الله. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه أما بعد. Hadirin mukminin, tuan-tuan muslimin muslimat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita bersyukur kepada Allah kerana dengan izinnya sekali lagi kita dibenarkan dan dipermudahkan oleh Allah untuk meneruskan bacaan kitab kita cabang-cabang iman, yang mana kitab ini menghimpunkan sama ada perkataan, perbuatan yang berhubung dengan iman, atau dalam erti kata yang lain, seseorang yang mengaku atau mengucapkan dia sebagai mukmin, orang yang beriman, mesti bersifat atau mempunyai perkara-perkara yang kita sebut di dalam kitab ini. Okey, berikutnya, malam ini saya dan tuan-tuan semua kena belajar satu cabang lagi yang menarik, iaitu apa dia? Orang-orang yang beriman kena ada sifat zuhud. Orang beriman ni salah satu daripada tanda iman, salah satu daripada cabang iman adalah bersifat zuhud. Bersifat zuhud. Jadi malam ini kita semua cuba untuk belajar tentang zuhud dan menjadi orang yang zuhud. Okey, perkataan zuhud ni kita dah tengok lah. Dah dengar lah. Tengok orang pakai pakaian lusuh, pakaian terkoyak, zuhud. Tengok orang nampak macam dhaif, nampak macam susah sikit, zuhud. Kan? Jadi apa yang dikatakan zuhud tu? Ini kita akan tengok. Jadi pengarang kitab kita Al-Imam Al-Baihaqi rahimahullah, dia mengatakan salah satu daripada cabang iman itu adalah bersifat dengan sifat zuhud. Dalilnya yang kita kena ada sifat zuhud ni daripada Sahal ibn Sa'ad, an Sahal ibn Sa'ad As-Sa'idi, daripada sahabat Sahal bin Sa'ad. Nama dia Sahal bin Sa'ad, an Sahal bin Sa'ad. Nama dia dulu bukan Sahl. Nama dia Huzn. Nama dia sebelum ditukar tu asalnya Huznun. Hazan, sedih. Perkataan Arab hazan ni sedih, duka cita. Allahumma inni a'udzubika minal hammi wal hazan. Jadi Nabi ni bila dengar nama dia hazan ni ataupun huzn ni, haznun ni, sedih ni, duka cita ni, Nabi telah tukar kepada Sahal, yang bermaksud mudah ataupun senanglah, bin Sa'ad As-Sa'idi. Dalam riwayat katanya dia kahwin 15 kali. Ada riwayat kata dia kahwin 15 kali ya. Dia nak cerita kat kita bab zuhud ni. Yang nak cerita pun kahwin 15 kali. Pasal ada orang kata zuhud ni tak kahwin. Zuhud ni dia tak boleh kahwin, dia tak boleh makan daging, dia tak boleh makan sedap, makan sikit, pergi buat pondok dalam hutan, pergi duduk bertapa. Nanti dia panggil zuhud tu.
Tengok sultan-sultan Melayu banyak lah kan. Dulu yang selalu berlakon siapa dia? Dulu meninggal dah. Dia lah kalau berlakon bab-bab zuhud, warak, jadi wali, jadi jahat pun kadang-kadang ada juga. Siapa dia? M Rajuli. Mau katanya nama sahabat tak kenal, yang nama pelakon M Rajuli. Saya pun kenal dah, minat juga. Dia kalau berlakon ni dia akan pergi buatlah rumah lah, apa, buat pondok apa semua, duduk semayang. Zud. Dia tengah-tengah orang dia pakai jubah tak salin. Islam agama bersih. Innallaha jamil. Allah itu cantik, maha cantik. Innallaha tayyib, maha baik. Dan dia sukakan kecantikan. Sebab itu sekali kita sebut sikit, adakah zuhud ni maksudnya yang kita faham tu. Kata dia, atan Nabi sallallahu alaihi wasallam rajulun, telah datang kepada Nabi seorang lelaki. Faqala, dia bertanya, ya Rasulullah, wahai Rasulullah, dullani ala amalin idza ana amiltuhu ahabbani Allah wa ahabbani an-nas. Dia kata, wahai Rasulullah, tunjukkan kepadaku suatu amalan. Maksudnya zuhud ni apa dia? Amalan lah. Zuhud ni amalan. Maksudnya bila kita kata kita kena zuhud, kita kena beramal dengan sifat zuhud. Orang ramai faham zuhud ni amalan luaran. Kita nak tahu satu orang zuhud, tengok pakaian dia, tengok penampilan dia, tengok dia punya rumah dia, tengok kenderaan dia. Oh, dia ni zuhud. Sebenarnya kalau tengok perkataan ulama salaf, zuhud bukan amalan luaran, zuhud amalan hati. Sebab itu kita tak boleh tahu kawan ni zuhud ke tak zuhud. Saya bagi contoh. Kita skip Ustaz. Boleh? Nak bagi contoh ni, nak bagi contoh lagu yang kita faham dengan kepahaman yang sebenar. Orang kita, orang ramai dia faham zuhud ni macam ni, tapi sebenarnya tak macam tu. Ini penting kita belajar. Okey. Tengok, saya bagi contoh yang berlaku di kalangan generasi terbaik, generasi salaf. Apa dia? Okey. Boleh? Tuan-tuan pernah dengar satu orang nama Fudail bin Iyad. Yang ni imam besar ni. Fudail bin Iyad berkata kepada Abdullah ibnul Mubarak. Ni daripada kalangan tabi'in, anak-anak murid kepada sahabat Abdullah ibnul Mubarak ni semua jago-jago besar lah. Kata Fudail bin Iyad, dia kata, ni Fudail bin Iyad kata kepada siapa? Abdullah ibnul Mubarak. Ini semua generasi yang Nabi puji. Nabi kata, khairun nas qarni, summa alladhina yalunahum, thumma alladhina yalunahum. Sebaik-baik manusia adalah generasi aku. Sahabatlah. Lepas tu generasi selepas sahabat, tabi'in. Lepas daripada tabi'in, tabi'ut tabi'in. Yang ni 3 generasi yang Nabi puji. Ini kita baca kisah mereka lah ni. Kata Fudail bin Iyad kepada Abdullah ibnul Mubarak, dia kata apa? Dia kata, engkau menyuruh kami untuk zuhud. Engkau suruh kami untuk bersikap sederhana di dalam harta dan tidak melampau dalam hidup.
Siapa suruh? Abdullah ibnul Mubarak. Dia kata, engkau suruh kami zuhud, engkau suruh kami hidup ni sederhana, tetapi kami tengok engkau harta banyak. Macam mana? Dia kata, engkau suruh kami zuhud, hidup sederhana. Zuhud ni maksudnya mungkin harta tak banyak, miskin. Dia mungkin faham macam tu. Tapi kami tengok orang yang suruh kami zuhud pun sakan juga. Bahasa kita lah. Okey. Jawab Abdullah ibnul Mubarak. Dia kata, wahai ya Aba Ali. Fudail bin Iyad tu gelaran dia Abu Ali. Kunyah dia Abu Ali. Dia kata, wahai Abu Ali. Maksudnya, wahai Fudail bin Iyad. Sesungguhnya hidupku adalah untuk menjaga maruahku daripada meminta-minta. Aku bekerja untuk memuliakan kehormatan diriku. Aku bekerja agar boleh melakukan ketaatan kepada Tuhanku. Faham tak? Dia kata, jangan salah faham. Kita dalam hidup ni, apabila sebut zuhud, ada orang faham tak kerja. Ada orang faham tak cari dunia langsung. Abdullah ibn al-Mubarak kata salah tu. Sebab kalau kita tak kerja, maruah kita akan tercemar. Sebab bila kita tak kerja, kita kena mengemis. Nak makan pun harap orang belanja. Sebab itu dia kata, memiliki harta, mencari harta, bekerja adalah untuk menjaga hormat maruah aku. Sebab aku tak nak meminta-minta. Yang kedua apa dia? Apa dia? Dia kata, bila aku ada duit, barulah aku boleh buat ketaatan. Sebab bila kita ada duit, anak bini kita boleh bela, kita ada pendapatan, kita nak semayang pun tenang. Maksudnya baru kita boleh buat ibadat. Dia kata, jangan anggap bila aku suruh zuhud, artinya langsung tidak ada kaitan dengan urusan dunia. Orang kita macam tu, dia semangat lebih lajak pada laju. Bila kita kata zuhud, dia faham apa? Dia faham dia nak ikut kutik kain baju macam setengah fahaman. Kerja tak mau, balok pula. Tinggal anak bini lintang bukang macam tu. Kononnya berdakwah. Kononnya, ini kami nak mencari Allah. Ikut kumpulan-kumpulan mana halatah, pi masuk dalam hutan, pi berzikir. Kan? Tinggal dunia, berhenti kerja. Ada yang berhenti kerja, tak mau nak meniaga apa semua. Yang ada kedai-kedai jual. Pasal apa? Saya dah masuk kumpulan ni, kumpulan zikir ni. Kami kira nak berzikir, nak menyucikan diri ni. Nampak? Mau kalau ada 300-400 juta dalam bank, kan? Nak berzikir banyak mana pun tak apa. Tak ada siapa nak kacau, kan? Nampak? Ini satu kefahaman yang salah. Zuhud bukan berarti pasal apa yang hang berhenti kerja, dia dah zuhud. Ini satu kesesatan lah, kan? Itu kita akan bahas nanti. Tapi saya nak bagi tahu, Abdullah ibn al-Mubarak kata, zuhud tidak ada kaitan dengan apa yang dia tengok harta banyak tadi. Boleh? Okey. Apa dia makna zuhud ni? Tapi sebelum tu kita tengok dulu hadis ni. Dia kata, ya Rasulullah, tunjukkan kepada aku satu amalan yang apabila aku buat, Allah suka pada diri aku, manusia juga suka pada diri aku. Kira sakanlah. Amalan ni bila kita buat, Allah jadi sayang, Allah jadi suka, manusia pun jadi sayang. Manusia sayang, Allah sayang. Amalan apa? Yang bila kita buat, dua-dua kita dapat kecintaan Allah dan juga kesayangan manusia. Maka kata Nabi, izhad fid dunya yuhibbakallah, wadhhad fima fi aidin nas yuhibbuka. Kata Nabi, engkau kena zuhud pada dunia, Allah akan mencintaimu.
zuhudlah apa yang ada pada tangan manusia, manusia akan cinta kepada engkau. Dia kata apa? Pertama, nak Allah cinta, kena zuhud pada dunia. Sat lagi saya terang, sat lagi saya syarah. Tapi perkataan Nabi tu zuhud pada dunia. Dengar boh ni, pi faham ke diri, lingkup. Ada kereta jual, ada rumah jual, habis duit-duit sedekah, ambil beg, buh kain baju, kain pelekat apa semua, mai duk atok masjid ni, duk masjid ni. Tak betul. Bukan daripada amalan Nabi. Tak ada. Makan macam mana makan? Makan tunggu orang buat kenduri. Ui, jenuh kita nak sara dia. Baguslah ustaz kita sara dia. Dia duduk semayang. Yang ni melahirkan masyarakat apa? Masyarakat balok. Ni yang kita duk jumpa orang-orang miskin, orang susah. Saya pun nak mebay, malah nak tolong. Penyegan, pengotok, semua pembohong pada. Pergi rumah kotok. Saya ada terlibat sikit dengan Maib, hantar pergi kursus mana, lari balik. Bagi kerja di kilang peluru. Cakap banyak, tembak dengan peluru tu. Bukan tak bagi peluang kerja, bagi memilih. Tak mau hangat, tak mau penat, tak mau letih, suruh pergi kerja basuh kereta, basah. Malas. Yang dia tahu pergi JKM. Lepas tu pecut anak bini, beratuk. Tak ada langsung sifat malu. Zuhud. Tak. Setengah-setengah negeri lagi teruk. Dia boleh duduk di kedai kopi sembang bohong. Tuan-tuan, sembang sikit-sikit sudah. Haji orang lain tak ketahuan lagi, kuota dia 3 kali pi lah. Tu pun ada orang kita, orang Melayu. Dia boleh duduk sembang kedai kopi macam tak ada apa. Tak ada urusan. Pasal apa dia boleh sembang macam tu? Kita duk ingat aku ada saham dalam Petronas ke, saham dalam apa ke. Bini duk kerja. Bini lah pergi jual cucuk, bini lah pergi jual. Yang dia sembang bohong, sampai pukul 1, pukul 2 mayang pun tak. Balik mai duk boh atas bini. Sebab tu saya nasihat bini-bini macam ni pergi mahkamah minta fasakh. Ada menyusah, tak ada lagi bagus. Betul tak? Nasihat macam tu. Macam Piramli kata, laki kau tak bagus, minta cerai, kahwin sama aku. Itu dia lawak. Tapi memperhambakan isteri. Asalnya bukan tanggungjawab isteri. Setengah-setengah tu lagi menduka citakan, pi mana lelaki? Pi berdakwah. Lepas tu yang main ni, anak susu tak ada. Berdakwah apa sampai anak tak ada nak makan? Bini tak berani nak kata apa, pasal apa? Pasal suami pergi berdakwah ustaz. Dia pergi nak menyelamatkan ummah, nak pergi ni memperbetul ke orang. Perbetul diri dia dulu. Banyak. Kan? Ini dah orang bagi rumah, simpanlah. Dah orang bagi rumah peri, kemahlah elok-elok. Kotor. Kutik sampah apa tau. Kita pergi bagi bantuan pukul 9. Pukul 9 tak bangkit lagi. Lebih pada orang kaya. Itu sikap sebahagian. Bukanlah saya kata semua. Sebahagian. Pasal itu kita kata padalah Tuhan bagi susah pun. Kan? Okey. So dia kata di sini zuhudlah pada dunia. Sekali kita syarah. Sesiapa yang zuhud pada dunia, Allah akan mencintainya. Zuhudlah pada apa yang ada pada manusia, manusia akan mencintainya. Jadi apa makna zuhud ni? Kita kena faham molek ni. Pasal kita nak lakukan benda ni, takut bila kita silap faham, salah tindakan, menyebabkan lain yang Tuhan nak, lain yang kita buat. Okey, mari kita tengok perkataan zuhud pada pandangan sahabat Nabi. Apa yang sahabat Nabi, yang ditarbiah oleh Nabi, yang hidup dalam madrasah Nabi, yang Nabi ajak memahami makna zuhud. Apa dia? Mari kita tengok.
Abu Zar radhiyallahu an, Abu Zar Al-Ghifari radhiyallahu an, nama dia Jundub bin Junadah. Abu Zar radhiyallahu an dia kata az-zahadatu fid dunya laysat bit-tahrim al-halal wala ida'atil mal, walakin az-zahadah fid dunya an la takuna bima fi yadayka awthaq mimma fi yadayi Allah wa an takuna fi thawabil musibah idza anta usibta biha arghaba fiha law annaha ubqiyat laka. Itu perkataan Abu Zar. Dia kata apa? Dia kata yang dikatakan zuhud itu az-zahadatu fid dunya, yang dia kata zuhud pada dunia. Tuan-tuan tengok perkataan dia. Dia kata yang dikatakan zuhud terhadap dunia itu laisat bitahrim al-halal, bukanlah mengharamkan apa yang halal. Very clear. Dia kata laisat bitahrim al-halal, yang dikatakan zuhud itu bukanlah dengan mengharamkan apa yang halal. Pada itu saya sebut dekat tuan-tuan, salahkah kita nak makan makanan yang mahal yang kita beli? Sebab ada orang kata kalau nak zuhud tak boleh makan daging. Sekali kita baca Ibnul Jauzi ada sebut tak boleh makan daging, kalau makan roti tak boleh makan. Ni Ibnul Jauzi cerita, cantik dia cerita macam mana iblis main orang yang nak zuhud ni. Dia detailkan. Bini kita lama kita tak makan ikan bakar. Hei, hang ni apa duk fikir nak makan sedap-sedap ni? Ha? Ini semua ni makanan yang semua ni menjauhkan kita pada akhirat. Ha? Ada orang dia tak mau makan sedap. Ada orang yang dia tak mau makan sedap tu kalau dia bayar, tapi kalau free dia makan juga, okeylah. Itu bukan pasal kedekut. Tak, yang ni yang memang tak mau. Daging tak mau, yang sedap-sedap tak mau. Dia duk ajak diri dia ni makan benda-benda yang di atas anggapan. Kalau dia makan makanan tu, dia bukan zuhud. Kata Abu Zar, kefahaman yang salah. Kan? Sebab tapi kalau duit kita lah, jangan duit orang. Ni pi balas duit rasuah, pi duk makan kambing golek. Tak boleh lah. Duit kita carilah. Kan? Dia Datuk Imam, ada banyak anak dalam tabung masjid. Oh, ini Jumaat dah 3-4 tu. Jom. Tu dekat kedai apa tu, kambing sedap. Kan? Kedai tu. Sakan geng masjid makan daging kambing. Oh, nak ustaz kata tak haram, makan. Siapa belanja? Jemaah Jumaat. Nanti bayar duit masjid makan kambing. Tak boleh lah. Duit kita nak makan apa, makan. Sebab itu saya kata, dan memang orang yang belajar atau ikut kita memang dapat fahami tajuk ni dengan elok lah. Dia bukanlah yang dikatakan zuhud itu orang yang mengambil apa yang halal. Itu kata Abu Zar. Jadi tuan-tuan clear? Sebab itu kadang-kadang ada orang tanya, dia kata boleh tak beli kereta besar ni, boleh tak buat rumah besar ni. Kita kata kalau dia mampu, ahlan wa sahlan lah, kan? Pasal kadang-kadang mungkin dia ada keperluan, kan? Okey. Kemudian dia kata apa? Wala ida'atil mal, dan juga tidaklah dikatakan zuhud itu dengan maksud menyia-nyiakan harta. Maksudnya kalau ada keperluan, kalau kita beli itu ada manfaat, bukan saja-saja nak beli itu memang nak guna, tak ada masalah. Itu maksud. Tuan-tuan, kalau tuan-tuan perlu benda tu, tuan-tuan ada orang tanya, banyaklah dia tanya. Saya pun tak tahulah betul tak betul. Ada iron yang harga sampai 20-30 ribu. Bisa dengar tak? Ada ke tak ada? Saya tak tahu. Iron 20-30 ribu. Saya tak tahu macam mana, mungkin tak tahulah, tapi ada iron tu. Boleh tak beli? Kalau laki dia jenis toke balok, jual sebatang boleh 300-400 ribu, beli kan?
Dia kata tak larang anak ayah ni, dia kata ada 20,000 tu, tok tuan tu terus dia elok. Beli Ada banyak benda-benda yang sekarang ni mahal. Ada yang jenis apa ni, vacuum robot tu, yang kita tak payah duk tonyoh-tonyoh dah di jalan Kediri. Boleh tak beli ustaz? Berapa harga? Dia kata dalam 2-3 ribu ni. Membazir. Membazir apa dia guna, melainkan dia beli pitok dalam sungai. Beli-beli buka kotak pitok dalam sungai. Ni benda nak guna. Ada orang tanya juga, ni beli gerek sampai 30,000 macam mana? Ada gerek 30,000. Gerek boleh beli maybe. Boleh beli gerek mahal. Boleh dia nak kayu untuk kesihatan, mana kita tahu. Maksud saya apa dia? Belilah apa pun, whatever harga dia lagu mana pun, janji benda tu memang kita nak guna, dimanfaatkan, dan benda tu sebab dia benda kualiti. Ada jam saya tengok sampai 30,000. Tak tahulah pasal apa. Dia mampu beli. Hang ni nak masuk neraka ke, jam sampai 30,000. Tak. Dia tak salah. Itu kata Abu Zar. Akan tetapi maksud zuhud, kata Abu Zar, ialah engkau yakin dengan apa yang ada di tangan Allah daripada apa yang ada di tangan engkau. Zuhud itu apabila dikenakan musibah, engkau mengharap pahala daripada dunia itu kembali kepada kau. Apa dia maksud dia? Dia kata zuhud ni maksudnya apa? Dia usaha, dia buat apa yang Tuhan suruh, dia yakin di atas rezeki yang Allah bagi. Maksudnya kalau Allah bagi di atas apa yang dia buat banyak tu, dia terima, dia syukur, dia redha, dan dia berusaha untuk tambah. Itu makna zuhud. Zuhud ni maksudnya dia yakin rezeki dia ada di tangan Allah. Tapi keyakinan itu tidak menyebabkan apa? Menyebabkan dia malas. Tidak menyebabkan dia serah kepada Allah. Maksudnya pasal itu kita tuan-tuan, kenapa kita nak takut sedangkan Tuhan telah tulis rezeki? Tapi kita tak boleh cakap perkataan tu dalam keadaan kita duduk tidur di rumah. Mengki abang oi, pi cari kerja nu, buat apa-apa nu, beras pun tak ada. Pasal apa hang nak takut Allah ada? Tak kena ayat tu. Ayat tu tak kena. Kita keluar, kita kerja, kita buat apa yang patut usaha kita, lepas tu kita yakin Allah dah tulis rezeki kita. Itu baru betul. Nampak? Kata Al-Imam Ibn Rajab, dan dia kata lagi satu, dia kata apa? Satu orang ni bila kena musibah, umpamanya katalah kena satu-satu benda yang dia rugi. Dia rugi. Bila dia rugi tuan-tuan, dia tahu apa sahaja kesusahan yang Allah bagi ada pahala. Artinya dia rugi tak? Orang beriman mana rugi? Pasal itu Nabi kata ajaban. Nabi kata dalam hadis Muslim, ajaban li amril mu'min in asabathu darra. Nabi kata sesungguhnya amat pelik orang beriman ni apabila ditimpa kepadanya suatu benda yang darra, benda yang dia tak suka, dia apa? Orang beriman bila kena benda tak suka, sabaralah, dia sabar. Orang beriman bila asabathu darra, bila kena benda tak elok, dia sabar. Dia tak petikai Tuhan. Wa in asabathu sarra, kalau ada benda yang menggembirakan, syakaralah, dia syukur. Orang beriman ni antara dua, yang tak elok dia sabar, yang elok dia syukur. Nak kata dia protes, nak kata dia bantah, dia petikai, dia mebaik, dia merajuk, tak. Nabi kata pelik, kok nu pun okey, kok ni pun okey. Sebab apa? Nabi kata kalau kena musibah, menghilangkan dosa, memberikan pahala, maksudnya pimai-pimai kita ada untung. Saya bagi contoh hadis Muslim. Hadis apa? Hadis Muslim. Ni kita bacalah, nak pujuk siap-siap, kot saat lagi duk buat gila naik pokok terjun. Nak pujuk siap-siap ni.
Dalam hadis Muslim, hadis ni kita baca tiap-tiap kali musim. Hadis ni kita akan baca tiap-tiap kali musim. Duk ikut lama dah tak ingat bila saya duk baca hadis ni. Saya duk baca hadis ni tiap-tiap kali musim harum manis. Hadis Muslim ni bunyi dia macam mana? Ma min muslim yaghrisu gharsan aw yazra'u zar'an fayakulu minhu bahimatun aw insanun aw tayrun illa kana lahu sadaqah. Atau kama qala, hadis sahih riwayat Muslim. Nabi kata, ma min muslim yaghrisu gharsan, mana-mana orang Islam yang tanam satu tanaman, yazra'u zar'an atau tumbuhan, fayakulu minhu bahimatun, natang pi makan. Natang pi makan bayar. Natang pi makan bayar apa? Burung mai dia tak kira tadi dah ambil 3-4 biji. Demam kita. Insanun, tengok Nabi kata natang makan insanun, manusia. Kawak lah, curi, manusia pi ambil. Kita duk tengok, aduh ustaz oi tengok tu beratus-ratus biji, tapi kita duk tengok air berayun pelik ni. Berayun tahu berayun tu, pembalut tu berayun ringan pelik. Dia tinggal kat kita pembalut. Pasal apa dia kata? Pasal apa pembalut dia tak balas? Pembalut tu dia tinggal untuk tahun depan pula. Lagi apa lagi yang makan? Bahimatun, insanun, tayrun, burung. Rugi tak? Orang beriman tak rugi. Orang beriman mana rugi? Pasal apa? Illa kana lahu sadaqah. Melainkan semua yang hilang itu ditulis baginya sedekah. Rugi tak? Tak rugilah. Tenanglah. Boleh? Saya takut bukan apa, ada kawan boleh hadis ni duk pi foto stek tampai kan dikira sedekah. Demam kita. Tapi saya nak abang apa? Dia kata zuhud tu bila dia pergi tengok, dia kata ustaz patut dapat 30,000, dah orang curi atau burung makan, tinggallah dapatlah 15,000. Apa yang kata zuhud tu? Dia tak ada rasa sedih lah. Sebab apa? Dia kata yang 15,000 lagi pahala. Duit dengan pahala mana besar? Pasal itu kalau kita faham perkataan Abu Zar ni, dia kata apa? Dia lebih mengharap pahala dari dia tu, kita tu harap pahala daripada musibah lebih daripada kita harap dunia tu balik pada kita. Kalau orang tanya kita, hang nak macam mana? Hang nak boleh 30,000 penuh ke atau hang boleh 15,000 setengah lagi pahala? Tuan-tuan nak jawab apa? Jujur kata, bukan habaq kata saya, habaqlah hati. Ni nak tahu zuhud tak zuhud ni. Takat pakai baju jubah tu koyak saya boleh pakai. Takat apa yang duk nampak duk buat selekeh tu kita boleh buat. Zuhud tu orang tanya, hang kalau ada pilihan satu semua buah tu elok, hang boleh jual, boleh 30,000. Duit pahala tak boleh lah pasal jual nak boleh pahala kat mana? Satu lagi hang boleh jual 15,000, yang setengah lagi hilang tapi dia jadi pahala. Artinya hang tak boleh 30, boleh 15, tapi yang setengah lagi jadi pahala. Hang nak hak mana? Jujurlah tuan-tuan, jawab nak hak mana? Nak hak mana? Dia tabik hak 15, 15 boleh pahala, 30. Lepas tu dia pandai lagi, dia pandai pada ustaz. Dia kata yang 30 tu pun bukan saya nak ambil semua, nak sedekah juga. Banyak anak, RM30. 2 kilo pergi kat ustaz 4 biji, okey lah beza tu. Faham sudah, tak faham sudah. Okey. Seterusnya, kata Al-Imam Ibn Rajab, dia kata apa?
Zuhud terhadap dunia adalah dalam 3 hal. Ini kata Ibnu Rajab. Dia kata, Ibnu Rajab kata, zuhud ni ada 3 komponen, 3 perkara. Nanti dia akan syarah. Tetapi kata dia, kesemua perbuatan zuhud adalah hati, bukan anggota badan. Zuhud ni hati, bukan anggota badan. Orang yang pakai pakaian yang buruk, orang yang tak makan banyak, orang yang nampak macam zuhud, belum tentu zuhud. Kerana zuhud tak diukur pada penampilan. Zuhud diukur pada hati dia. Sesetengah orang, tuan-tuan, Ibnul Jauzi kata apa? Sesetengah orang tang makan dia tak berapa nak makan. Tang makan dia tak, saya puasa. Ibnu Jauzi kata ni, Ibnu Jauzi kata dalam Talbisu Iblis, dia kata setengah orang makan dia boleh tolak, duit dia boleh tolak. Apa yang orang tak boleh tolak? Kalau tuan-tuan biasa baca Ibnul Jauzi tulis, dia kata orang perempuan dia tolak, duit dia tolak, mau dia tolak. Ada satu benda yang orang tak boleh tolak. Apa dia? Jawatan, kuasa. Betul tak? Tu imam 70 lah. Awak nak naik mimbar pun, kita pun tengok, tetomoi ada tu imam ni berundur tidak. Sebab itu manusia kadang-kadang dia mungkin boleh cakap soal zuhud, kita nampak dia macam zuhud. Dia, ustaz makan sikit ustaz. Tak apa, saya tak makan, saya puasa ni. Alhamdulillah, saya puasa. Dia dah ingat kita nak lentik ustaz ni. Nak bagi jawatan apa? Ada yang sampai, Allah tuan-tuan, jalan bertongkat kiri kanan dah. Di mulut tu, saya pun duk ingat tahun ni dah dah kot. Ingat kita nak cadang Datuk jadi YDP. Itulah, kalau pakat semua setuju, saya ikutlah. 3 kali mesyuarat tak boleh main lagi. Pasal apa? Masuk Wahab tu pun nak letak jawatan Tabat bin Lahum. Tak, orang boleh kata dengan keciwi kejawatan tu tak ada hari lah. Sampai orang tanya, ni nak bercakap duduk kan nak bercakap berdiri ni Datuk? Tu dia nak letak. Tak. Sebab itu Ibnu Jauzi kata kadang-kadang di kalangan orang-orang alim, dia kata orang-orang alim, di kalangan orang yang ada ilmu, mungkin dia boleh zuhud dari sudut harta, dia boleh zuhud dari sudut makan dia, pakaian dia, tetapi dia tak boleh zuhud dari sudut jawatan dia. Artinya dia aim pada jawatan tu. Kan? Pasal tu kadang-kadang kita tengok apa tuan-tuan pun duk cakap, bukan saya, tuan-tuan betul tak? Tuan-tuan yang duk cakap, saya duk dengar lah. Apa kawan tu reta 7 keturunan tak habis lagi, duk mau lagi. Siapa kata? Tuan-tuan kata. Tuan-tuan tak boleh rasa tau. Saya duk rasa lah sikit-sikit. Rasa apa? Dia rasa kembang lain kalau orang ra'i di atas jawatan ni. Sebab itu kadang-kadang manusia dia boleh zuhud pada dunia tapi dia tak boleh zuhud pada jawatan. Riasah, kuasa tu. Itu kata Ibnul Jauzi. Maksudnya tak zuhud jugalah. Kan? Okey. Sebab itu kata Abu Sulaiman, dia kata janganlah engkau mensaksikan sesiapa pun zuhud, kerana zuhud itu tidak diketahui melainkan orangnya sahaja. Jangan kita duk kata dia tu zuhud, dia ni zuhud, ustaz tu zuhud, ustaz ni zuhud. Dia kata kita tak payah duduk, kita tak payah duk bagi penyaksian, kita tak payah duk kata. Pasal apa? Dia saja yang tahu dia zuhud ke tak. Sebab penampilan mungkin zuhud, kan? Tak tahulah. Zuhud, sabun jual juga. Tak apa, kita balik pada tajuk kita. Okey. So, pertama ni dia kata apa? Okey, tengok. Abu Hazim ni Salamah bin Dinar. Orang tanya dia. Ni di kalangan tabi'in. Dia ni memang terkenal zuhud lah. Orang kata apa ada? Dia kata hang ada harta apa? Zuhud mana ada harta? Kita faham. Zuhud ni kata apa? Okey, dia kata apa?
Dia kata, aku memiliki dua harta yang paling berharga, yang menyebabkan aku tidak takut untuk miskin. Dia. Tengok bahasa dia. Dia kata, aku ada dua harta yang menyebabkan aku tak takut miskin. Apa dia, tuan-tuan? Satu, dia kata, harta aku yang pertama, keyakinan aku kepada Allah. Keyakinan aku kepada Allah dalam soal rezeki. Dia yakin Allah dah tentukan rezeki, dia tak takut. Dia usaha, dia dapat. Yang kedua, kata Abu Hazim, aku ada satu harta yang juga berharga, iaitu aku tidak mengharap daripada pemberian manusia. Kalau orang bagi, aku ambil. Tapi untuk aku meminta-minta, itu bukan sifat aku. Dua benda ni ada dalam diri aku dan aku tak bimbang susah. Itu kata Abu Hazim. Sekejap lagi kita sambung sikit, tuan-tuan. Kita bagi laluan kepada azan. Okey tuan-tuan, bagi melengkapkan makna zuhud,
kita ambil perkataan Al-Imam Ibn Qudamah Al-Maqdisi rahimahullah. Dia kata, ini kita bagi jelas, sekali lagi kita nak pergi kepada talbis iblis. Dia kata zuhud adalah berpaling daripada keinginan sesuatu yang lebih baik daripadanya. Maksudnya apa? Saya bagi contoh macam ni. Okey. Orang zuhud ni, pertama dia kerja. Yang tak kerja tu memang tak zuhud lah. Dia kerja, dia ada pendapatan. Pendapatan itu cukup. Cukup untuk makan dia, cukup untuk pembelanjaan dia, cukup untuk keluarga dia, cukup untuk sedekah. Maksudnya dia tak putus lah. Okey. Satu kerja cukup. Satu kerja cukup. Dia boleh hidup tak dengan satu kerja? Boleh. Dengan satu kerja tu, dia ada masa untuk ibadat, dia ada masa untuk keluarga, dia ada masa untuk mengaji. Jadi dia ada lagi peluang untuk kaya lagi, tapi dia kata apa? Yang ni cukup dah. Saya bagi contoh orang zuhud ni. Kadang-kadang kita tak fikir, yang ni sebenarnya dia zuhud. Saya bagi contoh. Dia ada kerja di Perlis. Ni saya bagi contoh yang tak payah kita nak penin. Kadang-kadang bahas zuhud ni sampai lelaki ni tak faham apa dia zuhud. Satu orang dia ada kerja di Perlis. Berapa gaji dia? Katalah 3,000. Rumah dia boleh bayar, kereta dia boleh bayar, anak bini dia boleh makan, lepas tu dia ada duit sedekah apa semua cukup. Dia ada masa boleh main sembahyang. Paling relax kan, boleh main masjid, boleh pergi mengaji malam-malam, ada peluang pergi tengok mak ayah dia apa semua cukup. Mai satu sorat. Tawaran kerja 10,000. Yang tadi 3,000, tapi 3,000 cukup. Cukup dalam arti kata boleh belanja, dan at the same time pada masa yang sama dia boleh sembahyang, dia boleh pergi masjid, dia boleh pergi mengaji apa semua, dia boleh buatlah kerja-kerja dia. Mak pak dia balik-balik dia tengok, oh anak dia pun tengok, oh pak dia, maksudnya kenal lah. Jangan dia pergi sekolah, dia pergi sekolah, dia tunggu mana anak dia. Anak dia duduk bekerja TV dah. Dia kata, ni anak hang ke anak aku? Dia tak dan tengok. Ada orang tak dan tengok anak. Dialah, anak dia balik petang, dia balik malam, tak dan tengok. So, dapat tawaran satu lagi 10,000. Tapi dia kena pergi luar. Bila dia kena pergi luar, tuntutan besarnya akan makan. Duit akan lebih. Of course lah, 10 tolak 3, 7 lebih. Tetapi dia terpaksa membayar dengan harga yang mahal. Apa dia harga tu? Dia akan dapat lebih 7,000. Kalau sebelum ni dia dapat 3,000, sekarang dia dapat lebih 7,000 pasal gaji baru dia 10. Tetapi ada harga yang perlu dia bayar. Pertama, dia tak ada masa dengan anak bini dia. Yang kedua, kalau dulu dia duk boleh pergi juga semayang di masjid, lah bukan kata semayang di masjid, semayang hak biasa pun tak ada. Zuhud akan pilih apa? Yang ni baru nak zuhud. Bukan tak ada kerja langsung, bukan kata tak. Lah ni ustaz zuhud 3,000 pun berhenti, 10,000 pun berhenti. Ada tu tak bukan zuhud, yang tu sesat. Ya, yang ni yang zuhud ni artinya saya pilih hak ni. Rugi hang ni bodoh. 10,000 hang tak mau, 3,000 hang. Dia bukan fikir soal duit tu. Soal duit tu satu bab lah, kita tak nafikan. Tapi dia fikir 7,000 tadi tak boleh membeli masa dia dengan anak-anak, tak boleh membeli masa dia dengan Tuhan dia. Saya bagi contoh Jepun maju. Jepun ni negara yang maju lah. Dia punya kereta api laju apa semua. Tapi tuan-tuan pergi ke Jepun, atau tuan-tuan baca, tak payah pergi pun tak apa, Google lah. Saya suka tengok Google, suka tengok kehidupan Jepun.
Baca cerita Jepun. Tengok cerita Jepun pun boleh baca. Tengok apa? Tension. Bunuh diri. Tinggi di Jepun. Nak kata maju. Tapi pasal buat bunuh diri. Tekanan hidup. Tak ada masa dengan keluarga. Sibuk. Kerja. Yang anak belajar. Sampai tak tahu. Sampai tak ada masa. Dah kali tekanan. Bunuh diri. Nampak? Pasal tu negara maju. Apa makna negara maju? Contoh, biasa pi negara maju. Saya tak biasa pi. Tapi orang yang biasa pi dia balik cerita. Ni yang negara maju. Kita duk kata orang putih tak bagus. Memanglah banyak tak bagus. Tapi saya tuan-tuan pi negara orang putih pi. Negara barat. Siapa biasa pi negara barat? Kalau saya salah dalam ceramah ni, bangkit tegur. Negara maju bukan lagu kita. Kita kerja nak mati. Depa pelih ni kalau nak tengok negara maju main pelih. Tengok pelih rakyat dia. Kita ni sebenarnya negeri yang orang main pelih, sanggup jual tanah, tukar kerakyatan nak jadi rakyat pelih. Yang main-main pelih ni. Orang main pelih. Ada kawan saya duk Penang ya, bukan jauh mana. Tanya ada kerja kot pelih. Pasal apa? Boleh kayu gerek, boleh tidur atas batas. Tidur. Kita ni, saya duduk dalam kangan orang pelih jam tang rombak tu hari Jumaat dah. Tu pun macam nak gila dah. Orang yang tak biasa hidup dalam tekanan, sebab itu pi negara barat, depa pukul berapa? Tutup dah kedai. Depa bukan lagu kita, depa lagu pelih. Tengok tutup lah. Kuih 6 tutup lah. Yang ada hanya bar. Kedai-kedai semua tutup, pukul 6 semua tutup. Depa semua balik duduk dengan family. Itu betul maju. Maju tu bukan kerja sampai mati. Maju tu pukul 6 tutup, balik berkeluarga. Itu yang dibuat di barat. Depa ada masa dengan family, ada masa dengan anak-anak. Depa tak ada. Kita pukul 10, 12 duduk kerja lagi. Itu bukanlah kan. Nampak? Itu antara. Pasal tu tuan-tuan tengok depa hidup depa mana? Melancong, pergi berjalan, makan angin, relax. Tua-tua pergi duduk berjalan. Kita tua-tua menyangkui. 70 duduk menyangkui. Orang bang lohok pun menyangkui. Nak menyangkui sampai apa? Lalah kali kita cengkui dia. Padahal patut kan. Cukup ah. Dia kata saya cukup lah ustaz. Alhamdulillah ada makan sikit cukup. Tambah tuan-tuan yang dah pencen ni lagi tak payah fikir apa. Fikir apa? Malam ni masjid mana? Dalam duk pencen. Dia kata saya sambung kontrak pula. Awak kerja lagi. Hak tu tak cukup. Enak-enak. Zuhud. Okey, cukup. Sekarang kita pergi pada talbis iblis. Ini kita nak kena dengar juga ni. Jadi kata ni saya petik daripada tulisan Al-Imam Ibnul Jauzi. Tuan-tuan pun boleh beli kitab ni, dah terjemah dah. Bagus. Ibnul Jauzi sebut dalam satu bab, tipu daya iblis terhadap orang zuhud. Orang tu dia nak zuhud, syaitan mai tipu dia. Lah kali dia jadi zuhud iblis. Apa dia? Yang pertama dia kata, di antara perbuatan zuhud yang keliru adalah meninggalkan dunia sama sekali. Itu satu. Meninggalkan dunia sama sekali itu termasuk dalam talbis iblis. Al-Imam Ibnul Jauzi berkata, orang awam, kita lah orang awam tu, dengar hadis ayat Quran yang mencela dunia, lalu dia buat kesimpulan untuk selamat kena buang langsung dunia, kena musuhi dunia, lepas tu tumpu akhirat. Pasal itu jangan baca sekerat, kena baca bagi habis. Dunia itu seperti kambing, bangkai kambing, dunia itu tercela. Jangan baca takat tu. Pasal itu bila kita bahas, sat lagi dia silap faham pula. Dia kata lama tak nampak kelas mayat, tak nampak kelas yang itu dia suruh kita cari dunia. Ni kita tak pergi kelas dia tanya pula. Faham tak? Kita tidak mempertuhankan dunia dan juga tidak membuang dunia. Boleh? Mudah je nak faham benda ni. Okey. Kemudian iblis
membisikkan di telinga dia. Bisik di telinga dia. Ada juga yang iblis bagi modal. Dia kata, ustaz minta maaf ustaz, saya lah tak boleh pergi mengaji dah. Awak, saya duk kerja, duk puluh ligam projek ni. Awak, saya ni bukan apa, nak ligam projek pun bukan untuk saya. Oh, bagus. Untuk siapa? Untuk kita lah, jemaah kita lah. Saya yang tak dampi masjid ni pasal duk ligam projek ni, nanti saya kaya, nak beli kitab apa habang, nak infak apa habang. Kita cuma nak tanya bila yang hang nak kaya tu. Kita nak tanya tu kan. Tak apalah hang tak kaya pun tak apalah, kami cari kot lain, hang main mengaji lah. Sial juga kat dia pasal dia sampai tak mengaji, nak cari duit nak bagi kat kita. Kununnya nak bagi sedap hati ya. Bukan nak bagi pun. Boleh kat dia, dia teringat kat kita. Lah kali tuan-tuan yang tak ada duit ni yang bagi sumbangan kan. Iblis ni suara iblis. Suara iblis kata apa? Engkau tidak akan selamat melainkan engkau kena meninggalkan dunia. Lepas tu dia buat apa? Dia pergi ke gunung. Ni Ibnul Jauzi kata ni. Dia pergi ke gunung-gunung. Dia tak join dah semayang jemaah. Dia tak join dah semayang Jumaat. Dia tak join dah majlis ilmu. Lah kali dia jadi macam binatang liar. Ini yang orang duk pergi suluk, duk pergi masuk dalam gua, pergi duk ni uzlah. Cari makam. Ini tak betul. Semayang, pergi kerja. Quran kata apabila habis semayang, pergi kerja. Itu sifat Quran, mudah faham. Lepas tu dia kata apa lagi? Okey. Kemudian dia kata apa? Ibnul Jauzi kata kadang-kadang kita dengar ada orang yang pergi beribadat, sedangkan dia ada keluarga tak terurus. Ada ibu yang menangis, ada anak-anak yang perlu ditanggung. Kenapa dia meninggalkan tanggungjawab dia atas alasan beribadah? Nampak? Ni salah. Nampak? Okey, dia kata apa lagi? Contoh dia menarik. Dia kata termasuk juga talbis iblis dalam bab zuhud ni, benda yang Allah halalkan pun dia kata kena tinggal. Ini talbis iblis. Sebagai contoh dia kata ada yang mengharamkan ni. Dia kata ada yang makan roti tidak tambah makanan lain. Roti tu pun makan roti kering ya. Sebab apa? Zuhud. Memang tak ada istilah sedap kan. Nampak? Ada juga yang tak pernah makan buah. Pasal buah tu sedap. Ada yang tak makan buah, tak mau makan buah, tak boleh makan buah. Orang hidang buah apa ni? Buah tembikai. Oh, ini manis dunia. Ayat kosong cukup. Kalau kita lah satu orang main rumah, hidang siakap, hidang tembikai apa semua, hidang meja. Kita main ayat kosong ada. Biskut kering cukup lah. Tuan-tuan akan rasa apa kau ni? Pandangan tuan-tuan pada kau ni rasa apa? Jujurlah. Wali. Dia tak sentuh. Tapi kalau mai panggil lagu saya yang jenis makan tu ni, kata tengok apa? Apa ni? Belah kau. Kita nilai macam tu. Walah, salahkah dia makan? Tak bolehkah makan sedap? Itu Ibnu Jauzi kata, ada yang sampai tak makan buah. Ada yang pi paksa makan sikit. Ada pula duk pi faham hadis, nahnu qaumun la na'kul hatta naju' wa idza akalna la nashba'. Kami kaum yang tak akan makan melainkan betul-betul lapar, dan kami tak akan berhenti. Wa idza akalna, dan apabila kami makan. Hadis ni hadis tak sahih. Wa idza akalna la nashba', bila kami makan, kami tak akan makan sampai kenyang. Betul ke Nabi pernah makan ataupun Nabi suruh makan berhenti sebelum kenyang ni? Tak ada. Dan saya nak tanya tuan-tuan, berdosa tak kalau makan sampai kenyang? Dia berdosa kalau lebih kenyang sampai Allah dia tak boleh, aku tak boleh duduk. Itu dia berdosa. Pasal tu Nabi kata kita makan ni sampai boleh tegakkan tulang belakang. Jadi kalau satu orang makan, dia makan kenyang, tak dosa.
Dia kata, hang ni aku tengok mengaji rajin tapi makan banyak, apa dia? Tak betul tu. Tak semestinya rajin tak boleh rajin mengaji tak boleh makan kan. Dia kata ada juga yang menyeksa diri dengan memakai baju daripada bulu binatang. Ini contoh dululah. Dan ada juga yang tak mau mandi dengan air sejuk. Tu dia. Nak pakai pakaian yang buruk, kerah, tak mau pakai pakaian elok, nak mandi pun nak mandi air hangat, tak mau mandi air sejuk. Ni contoh maksudnya air yang seronok lah. Maksudnya tak mau hidup selesa lah. Kalau selesa ni tak zuhud lah. Tuan-tuan tidur atas apa? Tilam. Tuan-tuan tidur atas tilam, mahal tak tilam? Tak zuhud. Balik pergi bakar buah, tidur atas lantai. Tidur atas lantai. Kan? Nampak? Dia kata ini bukan tuntutan Rasulullah, ini bukan amalan sahabat. Mereka betul lapar, tapi kerana memang tak ada makan. Tapi kalau mereka dihidangkan makanan, mereka makan. Mereka tak makan tu bukan kerana zuhud, tapi pasal tak ada makanan. Kalau ada makan. Itu apa yang dia sebut. Nampak? Jadi kita dapat jelas. Hadirin mukminin. Dia kata juga ada di kalangan orang-orang sufi, sebahagiannya sebut apa? Di antara tonggak kepada nak menjadi orang yang sufi ni, sebahagianlah. Ibnu Jauzi kata. Dia kata ada seorang tokoh sufi, dia kata apa? Untuk nak jadi zuhud ni jangan ada reta langsung. Tiang kepada tasawuf itu adalah miskin. Lagi duk kaya tak bersihlah diri. Tu dia sampai terus tu. Sakanah kan. Okey. Dan akhir sekali dia kata apa? Ada juga orang-orang yang kononnya nak zuhud ni tidak mahu berkahwin. Tidak mahu berkahwin. Ini zuhud ala sufi. Zuhud yang terkeluar daripada zuhud yang sebenar. Dia tak mahu kahwin. Di atas alasan kahwin itu menyibukkan hidupnya. Dia kata kalau kahwin ni sibuk. Dia kata kalau tak ada bini, semayang tak ada siapa nak bersabuk. Mayang. Tapi kalau ada bini, kacau lah. Nak kena pergi cari makan, nak kena kerja. Dia tak mau kahwin. Kata para ulama, bagaimana mungkin kita mengatakan orang yang terbaik adalah orang yang tidak berkahwin, orang yang tidak berkeluarga, sedangkan Nabi sendiri berkahwin? Takkan Nabi tak zuhud? Bukan setakat Nabi berkahwin, dia juga berkeluarga. Jadi sebab itu para ulama kata zuhud contoh yang terbaik ni siapa dia? Nabi. Kalau kita kata zuhud itu mesti miskin, bagaimana pula dengan sahabat seperti Uthman ibnu Affan, Abdurrahman bin Auf, yang mana mereka ni semua orang kaya? Adakah mereka tak zuhud? Uthman ahli syurga, Abdurrahman bin Auf pun ahli syurga. Dalam masa mereka ahli syurga, mereka pun kaya. Kaya mereka ni. Nampak? Abu Hurairah dulu dia susah, lepas tu dia kaya. Kan dia dilantik jadi gubernur di Bahrain kan, kita baca cerita dia. Umar marah dia. Abu Hurairah ni di hujung-hujung usia dia kaya. Umar lantik dia jadi gubernur di Bahrain. Lepas tu dapat report kata harta dia banyak. Umar kata, ya adu Allah, hei musuh Allah, Abu Hurairah. Kata tahu Umar, dengar kata harta hang banyak. Dia ambil duit kerajaan apa? Dia duduk angat macam tu kan? Umar siasat lah. Umar tak tuduh Umar siasat. Ambil mana harta banyak ni? Abu Hurairah dulu dia susah nak makan pun tak ada. Kita baca kisah dia yang share susu tu. Tapi di hujung-hujung usia dia kaya. Dia kata ni bisnes jual kambing, jual unta. Umar pecat dia. Lepas tu Umar siasat betul. Memang dia jual kambing, dia ada bisnes kambing lembu pun dia jual. Memang duit tu. Umar nak lantik dia balik. Dia kata apa? Dia kata tak apalah, aku pun tak mau jawatan ni, aku nak mengajar ilmu. Tapi saya nak habaq apa?
dia di hujung usia dia kaya. Menunjukkan orang yang paling banyak hafal hadis Nabi faham apa? Kaya bukan satu kesalahan. Bukan bermaksud zuhud tu tak boleh kaya. Itu yang kita kena fahami. Saya menasihatkan diri saya dan semua yang dengar pada malam ini, jadilah manusia yang zuhud dalam erti kata yang sebenar. Zuhud ala Nabi, zuhud macam sahabat, bukan zuhud atas kepahaman kita sendiri. Jadi jangan tengok orang ada kereta besar, ada rumah besar, ada duit banyak, kita kata dia ni gila dunia. Tak. Kalau dia semayang, dia sedekah, dia buat apa yang Tuhan suruh, tak apa. Quran yang suruh tau. Quran kata wabtari fima, ni ayat Quran. Wabtari fima ataqallahu daral akhirah. Ni perkataan siapa? Allah. Allah kata wabtari fima ataqallahu daral akhirah. Carilah wahai Muhammad apa yang Allah bagi untuk akhirat. Allah kata cari akhirat. Lepas tu Allah sambung apa? Allah kata wabtaghi fima ataqallahu daral akhirah. Muhammad cari akhirat. Tapi Allah sambung di hujung ayat tu, wala tansa nasibaka minad dunya. Jangan lupa bahagian engkau di dunia. Tengok. Wala tansa nasibaka minad dunya. Jangan lupa bahagian dunia. Dalam duk cari akhirat, jangan lupa bahagian dunia. Cari dunia untuk apa? Untuk akhirat. Orang kaya boleh bayar zakat, orang kaya boleh pergi haji, ni haji naik pula. Dengan kekayaan tu kita boleh buat ibadat. Itu maksud ayat tadi. Jadi hadirin mukminin, kita faham malam ni zuhud dalam erti kata yang sebenar berdasarkan kepada Al-Quran dan hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan jangan kita tertipu dengan zuhud yang cuba diracun oleh iblis. Iblis bila dia racun kita, dia buat macam tu. Nampak? Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.